Malaysia antara negara yang lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Wow. Malaysia lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Masya Saya cakap Allah. secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rek. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana, Rek, kabar kalian, Rek? Semoga kabar kalian selalu sehat, selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari semua bala musibah. Amin ya Robbal Alamin. Oke, Rek, seperti biasanya, Iki akan ngereksan sebuah video. Kenapa kita kena hargai negara Malaysia dari beliau Ustadz Mohib Qolir, Rek. Nah, kalau menurut Mas Iki ya, Rek, kenapa kita harus menghargai Malaysia? Kenapa Mas Iki harus menghargai Malaysia? Karena Mas Iki mencari nafkah tuh di Malaysia dan menafkahi keluarga Mas Iki di kampung. Dan kita itu bersaudara dan juga negara muslim bertetanggaan abang adik gitulah intinya. Dan buat kalian yang salah paham tentang konten Mas Iki yang sebelum-sebelumnya, makanya Rek, tonton video Mas Iki, penjelasannya Mas Iki sampai akhir biar kalian enggak salah paham tentang percakapan Mas Iki, Rek. Nah, daripada kalian udah menunggu lama-lama tentang Mas Iki nanti kalian salah paham lagi. Nah, jom kita tonton bersama-sama penjelasannya dari Ustadz Mohib Qolir, Rek. Jom, Rek. rahmatullah, teman-teman yang dirahmati Allah. La ahsan. Kuliah 10 minit saja. Saya nak bagi tahu satu perkara yang penting. Mengapa kita kena hargai negara Malaysia ni? Ginilah, betul. Kadang-kadang orang kata, Ustaz Mohib, kan awak kata Malaysia adalah masalah orang jual arak, maksiat, orang yang buat bid'ah. Betul. Tapi sebenarnya ada satu benda yang baik kat Malaysia ni, adalah kita masih ada ruang untuk bersuara. Ada prinsip keadilan. Sahabat, minta tolong dengar betul-betul. Ni 10 minit je. 10 minit. Tahu tak, saya terus terang cakap, kalau berbanding dengan negara seperti Syria, Mesir, kalau kita tengok keadaan negara, hatta di Syria, tuan-tuan rahmati Allah, di Syria, awak nak simpan janggut macam ni, mengikut sunnah Rasulullah SAW, italatul lihya wa hafuz syarib. Sunnah Rasulullah SAW yang paling kita nak zahirkan, iaitu panjangkan jebing dan nipiskan misai. Perkara ini kita tak boleh nak zahirkan, ya, menjadi satu tuduhan. Awak simpan janggut dan nipiskan misai, satu tuduhan yang besar di negara seperti Syria ataupun Mesir. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, di Malaysia kita masih ada ruang untuk menzahirkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada ruang untuk menegur pemimpin. Kita masih ada peluang untuk menjumpa orang yang sayang agama Allah. Quran, alhamdulillah, orang tak boleh pertikai. Di Malaysia, orang tak boleh pertikai Quran. Mungkin masyarakat kita masih tak faham lagi prinsip ittiba'us sunnah. Masyarakat kita alhamdulillah dah mula sedar. Tapi wallahi teman-teman, insya-Allah di Malaysia kita ada ruang. Cuma kita kena guna kebijaksanaan dan mau'izah, al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita boleh insya-Allah sampaikan dakwah dengan bijaksana, mau'izah, guna hikmah, mau'izah yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Kita boleh berdebat dengan cara baik. Betul, ahli bid'ah ramai. Orang yang menyokong ajaran sesat ramai. Orang yang masih tak faham bahawasanya tidak ada sebarang fahaman Wahabi. Tak ada. Tak ada. Wahabi ni sebenarnya sampai sekarang kalau awak tanya dia, apa itu Wahabi? Tak tahu nak cakap apa. Apa-apa pun, kita insya-Allah di Malaysia ada ruang untuk berdakwah. Bagi saya, kebanyakan negara Arab tidak memberikan ruang untuk menyampaikan kebenaran. Khususnya kita tengok banyak negara Arab telah menyebelahi Yahudi dan Israel, dan ada negara Arab lain yang terhutang budi dengan Rusia ataupun dengan Barat. Tapi insya-Allah kita kat Malaysia masih ada ruang untuk berdakwah, masih ada ruang untuk sampaikan kebenaran. Salat, ada tempat-tempat yang kita insya-Allah boleh, saya tahu tempat-tempat yang
umat Islam boleh dirikan solat rapat, dimaafkan dan ditutup mata sebelah. Kadang-kala pihak berkuasa dia tahu kita sembahyang rapat tapi dia tak kacau. Sebab dia tak kacau sebab dia kesian kat kita. Jadi insya-Allah jangan putus asa. Jangan sedih. InsyaAllah bagi saya, Malaysia antara negara yang lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Malaysia lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Saya cakap secara ikhlas daripada hati. Kerana bagi saya, kalau negara Arab yang lain, keadaan makin teruk. Kita kat Malaysia Alhamdulillah masih ada ruang untuk menjaga. Kita kat Malaysia masih ada ruang walaupun kita ditekan dengan suasana. Tahu tak teman-teman, ni bukan nak puji, tak puji siapa-siapa, tapi kita kat Malaysia ni harga minyak tidak melambung seperti negara lain. Walaupun walaupun subsidi telah diangkat, kalau macam kita kat Malaysia harga minyak subsidi telah diangkat, tapi kalau berbanding dengan negara Eropah sendiri, harga minyak mereka sangat tinggi. Sebenarnya kita belum tengok keadaan masyarakat yang duduk di negara luar. Kalau kita tengok dan kita tanya, maka kita akan rasa kita boleh kena bersyukur banyak, sangat. Ulama yang menegak sunnah ada, tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegur sultan ada, tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegakkan Al-Quran dan sunnah mengikut fahaman sahabat, insya-Allah ada. Dan mungkin kita sakit hati kerana masalah jualan arak, tapi alhamdulillah saya boleh bersuara. Saya boleh bersuara. Tuan, negara Arab tak boleh bersuara. Negara Arab tak boleh langsung tegur pemimpin. Ta'assub kepada pemimpin sangat teruk. Munafik ramai di negara Arab, munafik lagi ramai. Kat Malaysia ni, alhamdulillah, rakyat akan menerima teguran. Bahkan pemimpin akan patuh kepada kehendak rakyat. Yang ni kita tak nampak negara lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Malaysia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memeliharakan negara ini daripada segala fitnah. Allahumma rfa'anna, Allahumma inna na'udzu bika min kulli fitnatin. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu daripada segala fitnah, sama ada zahir ataupun batin. Ya, kita telah masuk satu zaman fitnah dahsyat ketika berlaku pandemik, tapi saya rasa ramai orang telah sedar bahawasanya pandemik ni satu permainan barat, tapi mereka tak boleh buat apa. Kalau kita di Malaysia nak melawan barat, mereka akan jahannamkan kita. Wala haula wala quwata illa billah. Tak apalah, kita bersyukur. Kita cubalah betulkan niat, kita betulkan ikhlas, kita jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita yang masih menegakkan sunnah Rasulullah mengikut fahaman sahabat. Dan insya-Allah teman-teman, satu ayat awak dengar ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji orang yang ikut Rasulullah. Ayat kalau tak silap ayat 157 surah Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Orang yang ittiba', yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal injil, yang mereka jumpa sifat dan nama Rasulullah dalam at-taurat wal injil. Antara sifat Rasulullah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mengajak, memerintah mereka buat baik, mencegah kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-tayyibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber syariat, Rasulullah yang menghalalkan makanan halal dan mengharamkan perkara yang haram. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuang segala
bebanan yang ada pada orang Kristian dan Nasara dulu, syariat orang Kristian dan Yahudi tuan dulu susah. Sangat susah, tapi Islam datang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam ajaran yang memudahkan manusia. Wallahi tuan. Dulu kalau Bani Israel melakukan satu dosa, kalau mereka nak minta pengampunan Allah, Nabi Musa kata kena bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Musa liqaumihi ya Bani Israel, tengok ayat dia, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Nak bertaubat bagi syariat Bani Israel kena bunuh diri, tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, hanya bertaubat, minta maaf dengan Allah, istighfar, ya Allah. Inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnah Nabi Muhammad. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita betulkan niat, kita betulkan cara kita mentaati perintah Rasulullah, kita kena junjung sunnah Rasulullah. Ya, kita banyak kesalahan, ya kita banyak dosa, ya kita banyak orang yang hidupkan bid'ah, tapi insya-Allah kita ada ruang di negara ini, insya-Allah. Allahumma ahmi Malaysia wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzana bi'izzatil Islam. Allahumma a'izzana bi'izzatil Islam ya rabbal alamin. Itulah yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umat Islam di bumi Malaysia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada yang menegak kebenaran. Tapi mereka yang ada niat untuk menghancurkan Islam, moga Allah Subhanahu wa taala buang mereka. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah penjelasan daripada Ustadz Muhib Khalid. Masya Allah, subhanallah. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah, memang negara-negara lain tidak bisa, tapi negara Malaysia mampu itu membuat dan hati Mas Iki berdetak kagum kepada negara Malaysia, dan terus jaga dan terus lestarikan. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin buat kalian yang salah paham, tonton jangan di-skip videonya Mas Iki biar kalian nggak salah paham. Bukan bukan membanding-bandingkan ataupun kayak Ustadz tadi itu bukan meninggikan negara Malaysia, tapi memang itu kenyataannya, memang itu faktanya, rek. Jadi buat kalian terima lapang dada dan marilah kita berselawat biar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Oke, rek, videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.